InsyaAllah kita sambung kembali kuliah subuh kita mengenai dari kitab At-Tibyan di adab amal Al-Quran, adab-adab kepada Al-Quran bagi yang belajar dan mengajar dan membaca dan menghafal Al-Quran, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nama ada jumpa dengan temu semua program tidak ada di Terengganu. Jadi menyebabkan lama tak jumpa lah. Alhamdulillah. Yang musim hujan ni juga agak gimana sangat. InsyaAllah kita sambung kembali kita masih lagi berada pada bab yang keempat pada kitab ini. Kemudian bab yang keempat berkaitan dengan pengaturan adab-adab mengajar dan belajar Quran. Adab belajar dan belajar Quran. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Hendaklah belajar bersikap merendah diri terhadap gurunya dan sopan kepadanya meskipun lebih muda, kurang terkenal dan lebih rendah nasab dan keturunannya daripada dia. Hendaklah belajar bersikap merendah hati untuk belajar ilmu. Dengan sikapnya yang merendah hati, dia boleh mendapat ilmu. Imam Nawawi sebut antara adab yang utama apabila kita nak mempelajari ilmu, terutama ilmu Al-Quran, daripada Al-Quran, yang pertama disebut kena rendah diri. Kita kena rendah hati terhadap guru, kena sopan terhadap guru, tak boleh meninggi diri. Bila sebut rendah, sama pun tak boleh ketika mana kita nak mendapatkan ilmu. Tak boleh. Mestilah kita kena mengikramkan guru ketika nak dapat ilmu. Bukan sebab tubuh dia, tapi kerana ilmu yang nak sampai. Kerana ilmu yang nak disampaikan. Sebab kalau ikut tubuh, sama je kita ni. Kalau ikut tubuh, ikut darah mengalir, tuan-tuan, barangkali mengalir darah mak kilau. Yang berkilau tu, orang hebat, pendekar. Orang ni tak. Tetapi dengan sebab ilmu yang nak disampaikan. Bahkan kadang-kadang anak murid itu lebih bijak, alim daripada guru. Cuma benda ilmu yang dia ambil itu benda baru. Sebagaimana kita pernah tengok peristiwa satu hari Imam Syafi'i rahimahullah sedang mengajar. Lalu dia tengok ada seorang tukang sapu lalu. Lalu dia panggil tukang sapu ni, mari duduk dekat kursi mengajar dia. Anak murid dia ramai tengok. So cakap tadi dia pula ni, nah, tak pasal-pasal mari tengah sapu, tengah nyapu. Imam Syafi'i panggil dia suruh duduk kat kursi mengajar. Kursi mengajar untuk guru, tak berani kat semua orang mari duduk. Bolehlah time untuk guru tak ada, nak duduk tapi gambar. Bolehlah macam tu. Orang tak berani sebab mau mati. Tapi Imam Syafi'i panggil dia. Lalu Imam Syafi'i berkata, dia ni guru aku. Kejut lah, dia ni guru aku. Padahal yang orang kenal dia ni tukang sapu. Lalu Imam Syafi'i sebut, kat mana lebih orang tukang sapu ni dari segi ilmu banding Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, aku belajar daripada dia beza di antara anjing kencing, anjing yang balik dengan yang belum balik. Ilmu, cerita ilmu. Aku belajar dengan dia ni tentang beza anjing yang tak akil balik dan belum balik. Anjing yang dah balik ni, bila dia kencing dia angkat kaki.
Kalau tak balik lagi, dia kecil berkata apa? Macam kita lah, pakai tempoh lah. Duduk kan. Berkata apa kecil? Ni nak mesti sunat ni. Ni nak ke arah dewasa ni. Biasa, yang nak sunat ni, dia reti dah kecil kat mana? Kalau kecil mata apa, nak sunat kat mana? Kan? Payah sikit. Tapi orang Arab ni, sunat sikit. Tapi dia sebut kematangan. Imam Ghazali kata, aku belajar dengan dia. Dengan sebab dia aku kenal. Macam mana anjing kecil yang dewasa, yang balik, yang dewasa dengan yang belum balik. Masya Allah. Khalid kata kemuliaan orang tadi kenapa? Kerana pengetahuan, kerana ilmu ni. Jadi sifat anak penuntut ilmu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dia kena menahan diri terhadap gurunya, sopan kepadanya. Maknanya cara bercakap, cara bertingkah laku, semata-mata kerana kelebihan ilmu yang ada pada dia. Itu dia. Meskipun guru itu lebih muda. Muda lagi. Kita pernah jumpa ramai orang, ulama-ulama yang muda, yang hebat ilmunya. Salah seorang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 17 telah diberi keizinan oleh gurunya Sufyan bin Uyainah untuk berfatwa di Masjidil Haram. Umur 17 muda ni. Kita pun ada SPM. Maknanya alim. Imam Syafi'i diberi keizinan. Ketika mana Imam Syafi'i mengajar di Madinah misalnya, muda lagi. Pertangkap pada ketika itu ada ramai ulama di kalangan tabi'in yang hebat-hebat. Ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal pergi belajar dengan Imam Syafi'i. Orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal, apa belajar dengan Syafi'i? Muhammad bin Idris. Sedangkan ramai lagi tuan-tuan guru yang hebat-hebat, yang besar namanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku lihat orang ni satu kelainan, ilmu dia. Ini hebat Imam Syafi'i. Muda. Orang muda lebih hebat ilmunya. Ini Imam Syafi'i. Kita juga pernah jumpa kalau ulama Nusantara kita hak muda-muda dulu. Syekh Ahmad Al-Fatani. Terkenal. Mufti Hijaz. Orang Melayu yang menjadi mufti di Hijaz, yang boleh beri fatwa di Mekah, di Madinah. Duduk di sana, mengajar di sana. Orang yang cukup mahir bahasa Arab, kitab ni macam-macam ada. Guru saya pernah cerita sejarah kisah Syekh Ahmad Al-Fatani pergi ke Mesir, ke Masjid Al-Azhar, dan ketika itu bersama dengan Tok Kenali. Ini cerita guru saya cerita. Kita tengok dalam tak cuba. Tok Kenali ni lebih tua ke Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani ni orang muda, tapi alim. Bila sampai di Masjid Al-Azhar, orang ingat Tok Kenali itu guru. Syekh Ahmad ni nak muda. Jadi bila masuk dalam Universiti Al-Azhar, Masjid Al-Azhar ni dekat tempat dia punya kawasan pengajian ni, dia panggil ruang, dia panggil peranda ni lah, tempat ngaji dulu gitu lah. Lalu Syekh Ahmad Al-Fatani tengok ada sebait syair yang tertulis di dinding. Syekh Ahmad kata, salah tu. Syekh Ahmad tu dia pakar nahu, cukup hebat, syair dia pandai dekat. Dia kata tak kena nahu. Tadi ulama Azhar ni dia kena cerita, dia kata tak betul, bah. Orang nak kata ingat ni nak murid. Ni tu urus senyap kan. Betul nanti. Bila bahas betul ke Syekh Ahmad ni? Betul kepada Syekh Ahmad Al-Fatani. Kalau orang kata sekarang gini anak murid, tu buruh nak gemuk, tu kenali senyap. Mungkin sebenarnya, tapi tak sebut gambaran. Masya Allah, ini ilmu hebat. Kita pernah jumpa ramai orang alim yang hebat-hebat. Dan kita pun jumpa lagi. Masya Allah, anak ini pun ramai ustaz muda dia, Masya Allah, tinggi ilmu dia, hebat ilmu dia. Kita ada kan Ustaz Usama, Masya Allah, dan orang yang begitu mahir penguasaan kitab-kitab dia, bahasa Arab dia. Ustaz Wali Anwar, orang muda lagi.
Tapi Masya Allah ilmu Tiga saya dulu Ustaz Mahmudin Yusuf, Masya Allah alim, tinggi ilmu dia. Kita jumpa. Jadi meskipun guru kita nampak dia lebih muda, janggut tak ada. Dulu orang kadang-kadang orang pandang ilmu pada janggut. Pokoknya baik itu. Padahal tu bukan ustaz pun, tapi janggut dia banyak. Dia cerita belajar ambil periksa stamp. Jadi dalam dia kebetulan ada seorang pengaku periksa ni janggut banyak. Orang baik, orang soleh, orang suka semayang, orang suka masjid, janggut banyak. Jadi budak ni tengok periksa tak faham soalan kau arah ni. Tengok orang periksa ada janggut tak tanya. Saya tak ada janggut. Tunjuk tak faham soalan. Kata saya tak faham. Saya tak faham. Lepas tu jumpa dengan kita orang tu tak tahu ustaz ada tanya ni. Dia ingat ada janggut pandang harap kan. Dia ingat kata ada janggut pandang pandang harap. Kita kusain. Kalau ada orang ni jadi kawan dah kenal lah. Kita kusain tak kerti harap dah. Tapi kita janggut panjang kita ingat kerti harap dah. Orang nak tanya kita. Padahal kita bukan guru harap. Sebab kita kadang-kadang kita suka ukur kat situ. Tak, dia ilmu tak macam tu. Ada saing kita, saing-saing ni dia muka macam Cina sikit, janggut tak ada. Masa tu dapat tawaran nak minta pergi Jordan, mari nak saya ingat. Antara nak pergi ke Muruga, dia nak tengok janggut. Dia mesti orang ni tu dia nak janggut. Sahang dia janggut tak ada orang nak pergi ke Muruga ni, nak buat kuana ni. Kita dekat budak-budak dia baru nak usul 18. Ada macam-macam begitu tu lah. Andanya begitu dia buah kerah masuk, ambil bakar minyak sapu, tunggulah selalu dia lah hujung. Tapi nak sekolah kadang-kadang orang takut budak kerja nanti profession salah UI kawan saya apa nanti janggut tak ada solat tu orang ada orang hebat. Ustaz Allah Somad tak nampak salah janggut pun. Ni nak mengatakan orang salah janggut tak ada Ustaz Allah Somad kan. Tak banyak janggut tipis je. Tapi orang alim Masya Allah. Jadi jangan kita ukur pada janggut, jangan ukur pada jubah. Zaman Imam Abu Hanifah dilebah dengan golongan dahriyin, budak kecil pakai jubah biasa. Orang dahri kata berapa ramai orang alim yang jubahnya, lengan jubahnya besar-besar, kami tewaskan. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Ilmu bukan letak pada lengan jubah. Kalau ilmu letak pada lengan jubah senang pakai bawa apa kilo tu. Ada orang tak begitu. Jadi Imam Nawawi beritahu kepada kita, barangkali guru kita itu dia muda pada kita, barangkali guru kita itu tak kenal pun yang kita nak belajar ni, orang kita tak kenal pun, dan barangkali guru kita lebih rendah nasab daripada kita. Kita pernah jumpa para sahabat yang alim. Anas bin Malik daripada orang yang menjadi orang biasa, orang susah yang berkhidmat dengan Nabi, khatam Nabi, tapi alim. Kita pernah jumpa ada ulama tabi'in, ingat nama, yang asalnya hamba abdi, yang alim. Siapa orang ambil ilmu dengan ni, termasuk dalam 7 fuqaha daripada fuqaha as-sab'ah. Di zaman tabi'in ni ada 7 orang yang diiktiraf sebagai mujtahid yang hebat. 7 orang dari fuqaha as-sab'ah, orang yang faqih yang 7 orang. Imam Mujahid salah seorangnya, dia dulu adalah hamba abdi yang dimerdekakan. Subhanallah, kulit hitam tak ada nampak dari segi rupa diri, dasar tak ada, tapi dia orang cukup hebat, alim. Walaupun hamba, kita dah maaf kadang-kadang kita memilih dalam hal ini. Sedangkan Islam tak mengajar macam itu. Tapi tidak menafikan keturunan kena dijaga. Kemuliaan keturunan anak cucu kita kena jaga. Sebab dalam Islam dia ada perkara dipanggil dalam maqasid syar'iyyah, dia kena jaga nasab.
kena jaga nasab keturunan, kena jaga biar ada perkahwinan. Dalam mazhab Syafi'i kita dia ada perkara yang sebagai kafaah yang merujuk pada keturunan. Walaupun dalam mazhab lain kafaah ni sepupu ni satu agama sepupu lah. Islam kata sepupu tak kira keturunan apa-apa, tapi dalam Syafi'i dia sebut benda ni sebab ada sebab ni. Bila nak kahwin sepupu mestilah, bila nak kahwin cari pasangan yang sekufu. Kalau tidak sekufu, wali berhak untuk melarang. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i kita dia akan berkait dengan hal nafkah. Hal nafkah maknanya hak wali, hak boleh wali mujbir, boleh larang. Kalau anak perempuan dia tiba-tiba nak berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak sekufu dengan dia, tidak kafaah, boleh larang. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab lain kafaah ni ialah sekufu ni satu agama, akidah agama, sekufu lah. Tapi Syafi'i tak. Sebab apa? Sebab dia bincang dah maslahat. Masalahnya apa? Seorang suami yang berkahwin dengan seorang wanita mesti beri nafkah. Imam Syafi'i perinci lagi, nafkah tu nafkah apa? Kita kira nafkah ni beri makan, minum, nafkah lah. Antara perinciannya ialah suami mestilah beri makan sebagaimana ayah dia beri makan tu. Barulah sekufu dia punya. Maknanya Imam Syafi'i dia bincang keharmonian rumah tangga, kewajipan beri nafkah. Kita dah ingat janji makan, kita pergi cakap tu je. Padahal makan ni kena tengok kebiasaan dia makan. Isteri orang apa ni kaya raya umpamanya, yang biasa mewah, yang biasa ayah dia beri, itu nafkah dia sesuai dengan keadaan dia. Maka tiba-tiba bila berkahwin dengan kita apa? Ahmad Al-Ba'an walaupun Ahmad Al-Ba'an nak ajar manusia ini sama, betul. Tapi kadang-kadang nak beritahu dia kena ada dari segi sudut kewajipan suami. Banyak kadang-kadang suami tak mampu nak beri nafkah seumpama ayah dia dulu beri nafkah pada anak dia. Kalau kahwin ni bukannya macam beli kain baju dekat kedai. Baju kain kalau kita dekat kedai pun, kalau baju tu amat kita kalau letak kat almari yang gantung molek. Kalau beli kain bandar kita tak lain, buat kain buruk boleh. Oh seria salah. Tak sama. Jadi macam ni fikir gitu. Maka apabila si suami tidak boleh beri hak nafkah sebagaimana yang beri, maknanya suami tadi telah tidak beri nafkah yang sempurna. Ini dia Syafi'i. Mana isteri berhak masa bercinta, ya apa tak apalah. Masa bercinta mari berselisih sikit kan. Ibu mertua aku kan, oh selisih sikit je, tak boleh ni kan. Alah tulis surat gemuk tak balik lah. Daripada duduk hotel, duduk rumah tumpangan tingkat atas. Lepas rumah tumpangan tingkat atas, duduk tingkat bawah. Lepas tingkat bawah, tak tahu nak mengandung nak beranak ni. Mana ni tingkat bawah ni, duduk semua. Rumah kampung. Itu dia dah, tak tahan lah, mati dah. Ini cerita bak kafar. Maka Imam Syafi'i fikir begitu. Dia sebut nilaiannya. Tetapi kalau sekiranya si isteri itu reda lain, apa? Nak cerita wali mujbir berhak, nak sebut tu je. Tapi kalau wali mujbir izin boleh tak kahwin? Boleh, tak ada masalah. Wali mujbir jauh erti. Hak lelaki nak kahwin anak dia ni pun walaupun orang susah, orang gini-gini, tapi orang baik, orang bijak, orang soleh, orang bertakwa, silakan, tak ada masalah. Tapi nak sebut hak wali mujbir. Sama juga seorang anak wanita, anak perempuan, dia nak berkahwin, tiba-tiba ayah tak setuju, sedangkan yang bakal kahwin ni sekufu, kafaah dengan dia. Maka anak perempuan boleh mengadu dekat hakim qadi, yang nak kahwin dengan saya ni sekufu, kafaah, tapi ayah tak setuju. Hakim boleh mengarahkan ayah supaya mewalikan kahwin.
Begitu sekali mak kafaat dalam Islam. Cukup ambil kira, cukup ambil berat. Tapi dalam bab hal ilmu, menuntut ilmu, barangkali orang yang kita pelajari itu nasabnya lebih rendah daripada kita. Tak, kita kena menghormati dia dan keturunannya daripada dia. Ini antara perkara yang diletak oleh Manawi. Hendaklah pelajar bersikap rendah hati untuk belajar ilmu. Tak boleh kita nak belajar, kita rasa kita ilmu tinggi pada guru kita. Tak boleh. Ilmu tak masuk. Kita pergi nak dengar tu nak test. Ustaz mana ilmu ustaz ni? Dan ilmu ni kita kena hadap. Sebab tu dalam bahasa Arab penuntut ni dia guna kalimah dia talib. Dia nak tuntut, talib. Kalau dia berada dalam ilmu, dia tidak bersifat talib, nak tuntut, dia tak akan dapat ilmu. Sebab tu dalam bahasa Arab juga sebut penuntut ni sebagai murid. Masa malu kita kata murid, itu bahasa Arab tu. Murid dan kalimah arada yuridu. Murid dan orang yang berkehendak nak. Dia kena sifat gitu. Jadi kena ada bahasa Arab kita ni, bahasa Melayu kita murid yang berkehendak. Maka itulah sifat pelajar. Dia nak belajar. Dia tak boleh sifat dah tunggu sikit kan, aku nak tanya saat ni bukan ni. Nak tanya gini bukan. Guru dia bukan tahu semua perkara. Kadang-kadang ni zaman lagi susah, lagi bimbang. Tapi tak apalah. Bila mengajar, ada kawan saya tak buat lah. Tak berakam. Sebab nanti orang komen, orang ada, kita akan ada salah kita. Yes lah. Kan betul semua dia sebut. Dia kena mengajar baca nas Arab. Saya betul-betul baca kat kita Arab. Kadang-kadang salah lagi. Ada orang tu tak buat lah. Tapi kadang-kadang tak boleh kita setengah orang boleh. Kita salah betul. Kadang-kadang bagus buat. Bila dalam ni kita salah orang betul, kita boleh betul balik silap kita. Kalau tak tahu langsung, tak tahu selama duduk gaya salah orang. Tapi mana kawan-kawan kita tak nak buat bimbang, tak sedap, tak seronok, tak selesa. Sebab kadang-kadang orang, ada orang yang tak seronok, dia nak tegur, dia komen. Kembali pula komen, kena like, otomatik komen. Waktu ustaz jawab gini, saya tanya ustaz lain. Dulu kita bicara tentang mana sebut adab-adab. Kalau sekalipun kita ada pandangan yang lain, yang kita tegur guru yang lain, tiba-tiba guru itu pandangan yang lain, jangan kita sebut depan dia bandingan dengan pandangan lain. Kalau kita tak boleh nak tanya, tapi jangan sebut bandingan dengan pandangan yang lain yang berbeza dengan pandangan guru dalam majlis. Tapi kalau kita tak pelajar nak tanya, pergi secara personal tu lain, tak ada masalah. Ini nak sebut kadang-kadang tu, itu panggil adab. Dengan sikapnya yang merendah diri, dia boleh mendapat ilmu. Jadi Imam Nawawi dia letak prasyarat nak dapat ilmu. Apa dia? Kena rendah diri. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung sebelum dia belajar dengan Tuan Guru Baduk, dia alim. Itu urusan. Lepas tu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, dia umur dia agak umur. Dia orang alim. Ni syarat nak dapat ilmu, dia kena ada sifat rendah diri. Itu dia punya sifat dia. Seorang penyair bermata, ilmu itu tidak boleh mencapai pemuda yang menyombong diri, sebagaimana air bah tidak boleh mencapai tempat yang tinggi. Bawa mana tempat tinggi, tak nampak. Terus tu ya, nampak air bah. Katakan tu ya. Moyang, tak boleh sombong diri. Pelajar mesti patuh pada gurunya dan bermusyawarah dengannya dalam urusan-urusannya. Maka dia ada perkara yang dia keliru, tak sependapat, boleh kita lagi bermusyawarah, dibicarakan, ditanya. Sebagaimana pernah beberapa ketika Imam Ahmad bin Hanbal bertanya bersisih pandangan dengan guru dia Imam Syafi'i dalam perkara. Banyak kalau kita baca dalam manaqib sejarah, kisah-kisah alim ulama kan jumpa benda ni.
Imam Abu Hanifah kata, Ahmad bin Hanbal kata, pandangan aku macam ni. Yang sebelum ni aku tahu gini, hadis ni gini. Imam Syafi'i kata gini pandangan dia, jawapan dia gini. Bermusyawarah tak salah. Kita akan jumpa. Sebab tu ulama Pak Mazhab ni, kalau kita tengok berbeza antara saling berguru atau satu salah satu sama lain. Tapi mazhab lain. Imam Abu Malik sezaman dengan sempat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i belajar Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i belajar dengan anak murid kanan Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf. Belajar dengan apa namanya, suara yang anak murid kanan Imam Abu Hanifah. Yang terkenal Imam Syafi'i pergi sendiri, jumpa dengan dia, berbincang dengan dia, berbincang dalam segi perbezaan pandangan. Tak salah, bersama kita tak apa. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai satu ketika Imam Syafi'i kata, kau ni Ahmad bin Hanbal orang cukup tangguh. Imam Syafi'i nak berpindah ke Mesir, nak ajak pergi sekali ke Mesir. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal masa tu masih sibuk tengah sedang menyiapkan kitab dia Musnad. Tak ikut. Maka Imam bin Hanbal kekal di Baghdad. Imam Syafi'i pindah. Maka mazhab pandangan Imam Syafi'i yang lama itu dibawa oleh Imam Ahmad bin Hanbal sehingga menjadi mazhab Hanbali. Pergi ke Mesir, Imam Syafi'i mazhab yang baru. Dia bagi qaul Syafi'i jadi pandangan yang baru. Hampir kebanyakan semua fatwa Imam Syafi'i ubah, kecuali 18 masalah je. Bayangkan dalam bab fiqh ribu masalah. Hampir semua pandangan Imam Syafi'i apabila dia berpindah ke Kahirah, ke Mesir, dia tengok pandangan suasana yang sesuai, hampir kesemua kebanyakan fatwa dia berubah kecuali 18 masalah. Itu dia tak berubah. Dan dibawa pandangan dari Imam Al-Muzani, Buaiti dan sebagainya. Kenal semua ulama-ulama ni. Nak sebut boleh, dia kena bermusyawarah, tanya dengan beradab boleh, tanya boleh. Diterima nasihat perkataan seperti orang sakit yang berakal menerima nasihat doktor yang menasihati dan mempunyai kepandaian, maka yang demikian itu lebih utama. Jadi ibarat kita penuntut ilmu dengan guru kita seumpama seorang pesakit bertemu dengan tabib, dengan doktor. Doktor kata kena gini. Doktor pun itu hipotesis ya. Dia punya apa namanya, mungkin sakit ni. Lepas dibuat diagnos, baru tahu punca sebenar. Ingat arwah mak saya dulu, mula-mula doktor kata gastrik gini. Lepas kita pergi sampai masuk CT scan, baru tahu apa dia, kanser. Kita bertanya doktor apa, dulu gini. Dia kata sifat dia sama, dia mengeluarkan gas. Mengeluarkan gas. Jadi orang gastrik, duk makan juga ubat gastrik. Masa tu Gaviscon baru tubik betul. Baru gitu orang tahu tengok iklan tu mai start up Gaviscon. Mari bombor dalam perut itu, tembok tu lapisan supaya tak naik perkara ni. Beli juga kita baru mahal. Ingat lagi berapa kat 10 tahun yang lalu. Nah lah, rupanya bukan gastrik, kanser tahap 4 lah. Orang pula umur lah, nak berkimo pun tak boleh, betul umur sangat tak kuat. Kanser pula, kanser senyap tadi. Dia ada kanser jahat tadi. Jadi kanser dia stay dia senyap, tapi pun besar. Dan sifat dia mengeluarkan gas. Dia kata apa mari pergi jumpa klinik dia terasa gastrik, yang ubati lah gitu lah. Lala tu masuk baru tahu kanser. Tak nak tahu, tapi nak sebut dia luar biasa lah. Jangan perlu dia kata tak pakar doktor ni, tak pandai. Sebab dia baru diagnos. Biasa lah. Nak sementara nak tahu punca. Macam kita bohong wajib semua puan punca. Kita pun buat idea longkang kok ni, longkang kok ni. Itu sebagai percubaan diagnos. Barangkali kena buat kok ni, bypass kok ni, buat longkang kok wajib. Umpamanya 4 lagi 2 pula air. Jadi macam-macam. Jadi begitulah juga umum kita.
Faslun, masalah, janganlah dia belajar kecuali dari orang yang lengkap keahliannya, menonjol keagamaannya, nyata pengetahuannya, dan terkenal kebersihan diri. Ini pesanan Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita ni banyak nak belajar, kena betul-betul. Dia terkenal ni pandai cakap, dia petak cakap, pandai cakap. Itu pun kata ustaz lah. Apa dia cakap ni ramai, mahir cakap, petak cakap ni ramai, kan? Ada orang dia alim tapi tak petak cakap, mengajar biasa je, tapi dia alim. Seorang ulama hebat, Dr. Wahab Suhaili, meninggal, orang dari Syria, terkenal kitab apa namanya, Tafsir Al-Munir, Fiqhul Islam wa Adillatuha. Banyak kitab ni, cukup hebat ilmuwan ni Dr. Wahab Suhaili. Tapi mengajar kan orang tidur. Dia slow mengajar. Tapi kalau menulis, Masya Allah, tabarakallah, hebat, berjilid-jilid. Tafsir Al-Munir, belah-belah jilid, apa-apa. Fiqh Islam wa Adillatuha, 8 jilid. Bab fiqh, bincang pandangan mazhab-mazhab. Hebat ni. Tapi bila dalam hal tanya kawan-kawan yang pernah belajar lagi, begitulah. Dia Allah berikan kelebihan buat lain. Tapi ilmu, Masya Allah. Kalau tanya buat fatwa tu, Masya Allah, hebat ni. Dia ada orang yang macam tu. Kau semua petah berkata-kata. Ada orang sebut, sebab tu ada ulama apa namanya, Allah SAW Muhammad dan usul fiqh dia sebut, Baydawi, dia kata, ni cerita zaman dia, nak berlaku ijma' seolah-olah mustahil. Dia kata zaman dia. Dan seterusnya pada zaman kita, sebab ijma' ulama mestilah sepakat semua ulama mustahil, tak boleh terkecuali seorang sezaman. Jadi macam mana kita nak pastikan ijma' ni berlaku? Sebab tu kita akan jumpa kebanyakan ijma' hanya berlaku zaman sahabat. Contoh Imam Sayyidina Abu Bakar, dia pandai. Bila dia jadi khalifah, fuqaha, sahabat-sahabat utama yang faqih, dia tak pernah keluar, kena duduk di Madinah. Dia tak pernah keluar. Jadi hakim perang ni baik, yang bukan faqih tapi sahabat, tapi yang faqih dia tak pernah. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar memang bila Rasulullah wafat, timbul masalah baru, nak rujuk mana? Nak rujuk mana ni? Rasulullah tak buat setiap perkataan itu adalah hukum. Tidak. Jadi apa yang Sayyidina Abu Bakar buat? Sahabat-sahabat utama yang faqih ni tidak pernah buat. Jadi apabila berlaku apa-apa, perang murtad, perang orang tak mau bayar zakat, dia panggil ahli syura dia. Panggil ni kona ni, orang tak nak bayar zakat. Orang yang berpandangan bahawa zakat hanyalah wajib ketika Rasulullah hidup. Ni orang yang tak nak, dia panggil perang yang tak nak bayar zakat situ. Tak nak bayar zakat sebab bagi dia zakat hanya wajib ketika Rasulullah masih hidup. Bila Rasulullah wafat, tidak ada lagi kewajiban zakat. Panggil saya nak bawa panggil, nak bawa mana ni? Hanya saya nak bawa kata, kita kena perang. Bila perang, panggil saya nak, wahai Abu Bakar, kamu nak bunuh orang yang al-millah, masih mengucapkan syahadat. Oh, panggil saya nak bawa. Dia bagi pandangan dia, tak ada beza. Orang yang mengatakan apa nama ni, zakat tak wajib, dengan orang yang tidak lagi mengucap kalimah syahadat, kufur lah. Dipanggil pula. Maka sahabat pun setuju. Nak sebut bagaimana zaman tu boleh berlaku ijma'. Sebab memang dikenal daripada 120,000 orang sahabat, hanya berapa orang sahabat, setengah kata dalam berapa ratus orang, 100 lebih, yang dipanggil kibarus sahabat, yang ahli fatwa, duduk situ lah. Itu juga saya ngomong, kalau berlaku persebaran, tapi hak fuqaha asal ni, ashab dijaga. Bila dah mari lepas zaman Khilafah Ar-Rasyidin, dia belum persebaran. Ada duduk di Kufah, duduk di Basrah, mana ada.
Ketika itu Imam Badawi kata seolah-olah mustahil. Ijma' boleh berlaku, tapi seolah mustahil. Sebab apa? Sebab akan ada, bila dah bertebaran, orang alim ni kita tak tahu dia alim. Dia panggil khamil. Maknanya orang tak tahu kealiman ni. Jadi kalau kita kukuh orang terkenal tak semesti betul dia betul dia. Tak semesti. Jadi ijma' ini syaratnya mestilah sepakat semua ulama mujtahid semasa. Apa pula zaman ini? Islam seluruh dunia ada. Orang alim bukan tu'ara. Bukan tu'ara yang alim. Kan atau kita pun tak buat kealiman orang yang alim. Jadi nak tahu, nak konfirmkan ulama semasa yang mujtahid sepakat dalam aturan. Susah. Maka timbullah pendapat kata dia bagi ijma' secara kolektif. Itu lain dalam ni. Tapi dia sebut ijma' hukum yang tak boleh ditolak. Sebab ijma' ni, bila ijma' ulama, hukumnya kuat. Maka kata Imam Al-Baydawi hampir mustahil. Sebab apa? Sebab tadi sebab ada yang orang tak kenal. Tapi bila kita nak mencari guru, kata Imam Nawawi rahimahullah, pertama kena orang yang berkeahlian. Kemalan ni mudah sikit. Sebab apa? Kita panggil ada sijil. Orang panggil ada sijil. Maknanya sijil itu merujuk pada pengiktirafan oleh pusat-pusat pengajian. Walaupun orang kata zaman belajar tak ada sijil pun tu. Tapi ulama menerima bahas syahadah ini. Orang kata tak ada dulu, betul tak ada. Tapi dulu guru akan kata aku izin kamu berfatwa. Itu syahadah dia. Selagi dia tak izin, dia tak benar. Sebagai Imam Syafi'i, guru dia izin dia berfatwa ketika bertujuh lah. Aku izin. Itu syahadah lah tu. Zaman ni orang panggil sijil universiti lah, syahadah pondok lah. Kita tak ada syahadah pondok Ustaz. Tapi kalau kita tengok alim ulama, dia ada syahadah sanad. Dia mengakui bahawa dengan aku kamu ni telah belajar kitab ni sekian-sekian habis. Daripada guru aku sampai guru sekian-sekian bagi kitab. Itu syahadah. Itu pengikiraman dia panggil satu. Dan dia panggil mesti ada keahlian. Bukan sebab pandai cakap. Pandai cakap nama 5 jumpa dulu. Saya ingat dari sekolah-sekolah dulu. Orang jauh buat pandai kali. Oh lah petoh cakap. Kita tengok, suka tengok dia cakap. Popa adalah jumpa. Kereta macam-macam. Pandai. Baik. Mesti menonjol keagamaannya. Tak boleh apa yang dia cakap menyalahi daripada syarak. Apa yang dia cakap betul syarak, perbuatan dia menyalahi syarak. Tak boleh. Kecuali adalah kadang-kadang tertentu. Seumpama orang kata tengok berlaku di antara Imam Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kata Nabi Khidir perbuatan dia menyalahi syarak, syariat. Orang kita pun tunggu bakal ilmu makrifat lagi. Sudah ada tak lagi tu. Itu antara Nabi Khidir dengan Musa je. Ke Nabi Khidir ada buah ke pusat pengajian, Allah amat dia bagi tetap. Lepas tu kalau kita buka surah Al-Kahfi, perkara itu hanya berlaku di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir je. Ini tak bersifat umum. Jadi kalau setengah orang jangan ni syekh gini-gini ni, tapi perbuatan pengajaran secara umum menyalahi syarak, tak boleh. Tak kena begitu. Tak kena begitu. Jadi mesti tonjol keagamaannya dari sudut kehidupan dia, dari sudut data peribadi dia. Tiba-tiba dia tak ikut syarak, dia dah tutup aurat, dia minum arak, tak betul. Tak boleh tu, minum arak pun Ustaz, tu untuk wali. Untuk wali pun tak boleh minum arak. Tak boleh. Nyata pengetahuannya, orang tahu betul keilmuan dia, pengetahuan dia, orang alim. Dia memang mengaji sekian-sekian. Memang kita semua apa yang disebut betul dengan syarak. Dan terkenal kebersihan dirinya, dia jaga peribadi.
Ini syarat-syarat yang Imam An-Nawawi besar. Muhammad bin Sirin bin Malik dan Malik bin Anas serta para ulama salaf yang lain berkata, ilmu ini adalah agama. Sebab apa kita pilih tadi? Sebab ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Apa makna ilmu ni agama? Agama ni apa? Agama ni hayat, kehidupan. Kita ambil ilmu tu, kita akan praktik, kita buat. Kamu belajar, kamu nak ambil, kamu nak buat, maka kena tengok daripada siapa kamu ambil. Sebab dia akan jadi mewarnakan kehidupan kamu. Orang ni belajar pada tuku-tuku ni, di mazhab apa? Syafi'i. Sebab apa? Kita ambil tuku yang mazhab Syafi'i. Sebab tu kehidupan kita banyak amalan kita mazhab Syafi'i. Mak ni mak pergi tu jadi kicamah itu. Subuh pukul masuk pukul apa ni, pukul 5 minit. Sembahyang 5:40. Pokoknya apa? Situ dia amalan dia mazhab Nabi. Mazhab Nabi dia lewat sembahyang. Subuh lewat 5:40 pukul sembahyang. Subuh tu 5 minit subuh dah. Kita pergi tunggu amal. Oh, pokoknya dia mazhab Nabi. Puluh dah baca semua. Mazhab Nabi. Sebab apa? Sebab yang dia ambil ilmu daripada guru dia dapatkan mazhab Nabi. Nak beritahu je, apa yang kita ambil daripada guru kita, itulah akan menjadi amalan kita. Amalan kita. Jadi kata Anas bin Malik dan Ibnu Sirin, Ibnu Sirin kata ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama itu. Kenapa? Apa yang kita ambil, kita akan amal. Kita akan amal dalam kehidupan. Kita akan buat. Macam kita, apa hal kita makan, tak sama macam dengan bangsa lain, tempat lain makan. Sebab apa? Sebab kita ambil belajar makan ni, buat gini. Tak nak nasi gini, kita ubi kayu. Mula ni ada bau, ubi tonyo, bagus sikit. Ubi tonyo, kan. Dulu ubi kayu kita. Tempuh itu makan cicam jauh-jauh sedap. Itu cara kita buat. Mari kat orang lain, kita buat gini lain. Ketuk-ketuk macam-macam jenis cara makan dia. Berdasarkan suasana. Saya pergi Pekanbaru ni, di Riau, cara makan dia tak sama. Habis buruk kita lagi, dah pedah lah makan ni sambal hijau, sambal langka dia. Tak ada tom yum tak jumpa macam kita, masak lemak tak jumpa kita. Semua pedah lah. Sebab apa? Sebab itu hari ni ambil menjadi kehidupan dia. Maka kita betul lah. Sedap sekali kita tak tahu. Ikan singgam tak kali. Singgam bulu poyok. Oh tak ada. Mari orang mana cai kau makan kau gini ya. Tak. Kehidupan dia tu. Ilmu yang dia ambil. Kita ikan pangan tawa tak ada sedap. Pangan tawa ya dah. Sedap tak? Viral ke main? Icah dulu. Padahal itu simbolnya. Tapi sebab kehidupan. Jadi Imam An-Nawawi pesan dekat kita. Dia buat pesanan Sayyidina Anas bin Malik, Malik bin Anas, Imam Musyirin. Ilmu adalah agama. Maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu, karena dia akan mempengaruhi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahil alamin. Saya ada buat tabung pembangunan pendidikan sekolah, tapi mana-mana yang menyumbang boleh lah